menggunakan Maulidur Rasul. Tadi kita dengar tadi tema tahun ini Wasatiyah Tonggak Kesatuan Umat. Ini Najib punya cerita, tuan-tuan. Najib punya cerita menggunakan Wasatiyah. Kalau Wasatiyah itu jadi pedoman orang-orang UMNO dan pemimpin UMNO, tak ada NFC skandal 250 juta, tuan-tuan. Kalau mereka mengamal dan faham konsep Wasatiyah, tak ada rasuah 500 juta daripada hasil pembelian kapal selam. Kalau Wasatiyah itu jadi pedoman kepada Najib Tun Razak dan pemimpin-pemimpin UMNO, maka segala angkara durjana yang dilakukan oleh UMNO selama 55 tahun tidak ada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ummatan wasata. Islam umat pertengahan yang patut dijadikan contoh teladan sebab dia sederhana. Sebab itu UMNO gunakan istilah tersebut kerana nak menunjuk kepada orang Melayu kononnya UMNO lah yang sederhana, yang tidak ganas, yang tidak ekstrim. Kalau beri puak-puak PAS pemerintah, dia akan talibankan semua Malaysia. Kalau beri DAP perintah, tuan-tuan, jadi negara ini republik. Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri, raja-raja Melayu tidak ada. Ini dia. Sebab itu Najib gunakan Wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu. Tetapi beri contoh Najib semoga lazah dia tak tahu. Ini Najib punya hal dia. Kalau dia tengok 2-3 bulan dulu, tuan-tuan, kalau dia cakap lebih pada ustaz, maqasid syariah, hebat dengar Wasatiyah. Kita dengar apa hampir jatuh daripada kursi, tuan-tuan. Dulu dia balik ke Pekan, tuan-tuan, kalau kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebut Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia Muhammad Subhanahu Wa Taala. Dia kacau bilau, tuan-tuan, masa itu. Sebab itu saya beritahu, dia kata, tuan, dia baru jadi Islam dan Melayu ni 2-3 tahun ni je. Sekarang ni nak cakap mengenai Wasatiyah, tuan-tuan. Kamu mau bercakap mengenai Wasatiyah supaya menjadikan diri kamu contoh dan teladan. Nak bercakap bagi kita RM500, tuan-tuan, bagi bekas-bekas tentera RM1,000, suruh belanja berhemah dan berjimat cermat. RM500, tuan-tuan, bagi boleh mulakan perniagaan. Heran saya, tuan-tuan. Kamu suruh bagi RM500, suruh rakyat yang berdiri berbaris, masih BRIM 1 tu, berbaris tengah panas, lawan pula, bersaing pula dengan mak Bangla dan mak Nepal, yang dapat sama duit RM500 itu, suruh belanja berhemah, tapi kamu gagal mentarbiah isteri daripada beli cincin 24 juta. Kamu gagal mentarbiah isteri daripada memiliki beg 300,000 satu, tuan-tuan, ini beg tangannya 300,000 satu, dan dia buka ada satu, dia ada 30 jenis tu, jenis lain kita belum kira lagi, tuan-tuan. Jam tangan 600,000. Nak berlagak, tuan-tuan. Ajar kita nak jadi baik, tetapi kamu gagal mengingatkan diri sendiri jadi baik. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kamu suruh orang buat baik, tapi kamu gagal mengingatkan diri kamu melakukan kebaikan terlebih dahulu. Ini Najib punya hal, tuan-tuan. Sebab itu, sebab kita ni, sementara kita ada dalam bulan Maulidur Rasul ni, kita tengok, tuan-tuan, orang UMNO dia berani ke tidak mengamalkan ajaran daripada ataupun mencontohi kepribadian dan laku perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ustaz saya mengajar dan saya faham, saya mesti ingat, tuan-tuan pun tahu, ustaz bercerita kepada kita, tuan-tuan, kehidupan Nabi Muhammad itu sebab ibarat buku yang terbuka. Sehingga, tuan-tuan, cara dia mendatangi isteri dia pun ada dengan terperinci. Puak-puak UMNO ni, tuan-tuan, isteri harta pun takut. Itu dia. Tapi nak cakap mengenai Wasatiyah, sebab itu Nabi bagi ajar kepada kita. Tu tak mahu orang Melayu ni, tuan. Sebab orang Melayu ni kalau fikir kalau UMNO tak ada, mati. Kalau UMNO tidak ada, maka Islam tidak terbela. Kalau UMNO tidak ada, raja-raja Melayu akan habis. Sebab itu Tuhan, sebab itu Nabi Muhammad pun sebut pada kita bagaimana kita patut melihat sikap kita kepada kerajaan, taat kita kepada kerajaan dan pemerintah. Waqirus sultana wa ajilluhu fa innahu izzullah
wa zilluhu fil ardi iza kana adla. Ini hadis daripada Nabi Muhammad, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dia beritahu kepada kita sini sebab orang Melayu semua. Kawan-kawan saya kalau dalam UMNO belakang benar. Sebab kita yang bawah dia kena tipu. Jadi makanan kepada pemimpin atasan, tuan-tuan. Dia orang kaya raya, yang bawah apa kerana. Yang ketua wanita pergerakan wanita pergilah seluruh kampung. K10 sibuk. Dia tak tahu. Raja Rabiah bagi 223 ekar. Projek tak bagi pada kerajaan dapat 200 lebih juta, tuan-tuan. Dan kita pula orang Melayu nak dibodohkan. Seorang ketua pergerakan wanita yang tak tahu apa suami dia buat, tak tahu anak dia buat, kita nak pilih jadi pemimpin negara, tuan-tuan. Tengok orang Melayu ni, tuan-tuan, 55 tahun diperintah oleh UMNO. Balik pada tadi sabda Nabi tadi tu, waqil sultana wa ajillu fa innahu izzullahi wa zilluhu fil ardi iza kana adla. Besarkan dan muliakan oleh kamu akan sultan, yakni pemerintah, kerana dia ketinggian dan bayangan Allah di muka bumi selagi dia adil. Itu syarat dia. Orang UMNO tak berani nak baca tu. Kalau maknanya, tuan-tuan, kalaulah kerajaan ini sebuah kerajaan yang zalim, yang menindas rakyat, yang melakukan angkara durjana, yang melakukan rasuah, kita tak perlu sokong. Tak mati orang Melayu kalau tak pilih UMNO, tuan-tuan. Yang ganti kerajaan Selangor, tuan-tuan, orang Melayu juga. Saya tengok keadaan di negeri Selangor bertambah baik. Walaupun menteri besar tu dia jaga bawa orang gagap, tuan-tuan. Betul. Ini cara UMNO menghina pemimpin Pakatan Rakyat. Kerana Ibrahim seorang gagap, tapi dia lupa Nabi Musa pun gagap juga, tuan-tuan. Betul. Ustaz mengajar saya masa kecil, dan Nabi Musa tarik janggut Tuhan Firaun. Marahlah Tuhan, tarik janggut kena tarik. Maka dia mau uji, dia ingat, inikah budak kecil yang diramalkan oleh pendeta yang akan menggulingkan dia satu hari nanti. Jadi dia uji Nabi Musa, makan daging, makan yang arang ke apa yang terbakar tu, yang panas tu, dengan yang satu benda yang menyerupai daging, tuan-tuan. Tapi Nabi Musa pilih ambil yang benda terbakar lidah, tuan-tuan, sebab itu dia gagap. Sebab itu kalau kita baca mana-mana, tuan-tuan, orang nak pergi pidato dan ucapan, dia baca doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika mau berdebat dengan Firaun. Tengok, orang dulu berani berdebat, tuan-tuan. Hari ini Najib beritahu kepada kita, berdebat dan berbahas bukan budaya orang Melayu. Sebab itu dia baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masa nak berbahas dengan Firaun, tuan-tuan, Najib sebab dia tak baca tu, dia tak berani nak bahas. Sedangkan kalau dia baca betul-betul, dia tahu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang akhir sekali, bahas dan berdebatlah dengan mereka dengan kaedah yang paling terbaik. Najib cakap berdebat dan berbahas bukan budaya kita, tetapi budaya Melayu UMNO ialah baling batu, lempah cat, sembah cat, mengkasari orang, menghalangi pergerakan orang yang paling mutakhir sekali, rampas mikrofon daripada Tuan Ibrahim Tuan Mat. Ini budaya orang Melayu UMNO, tuan. Nak berhujah takut sebab fakta tidak menyebelahi mereka, sebab angkara durjana itu terlalu besar. Nak mempertahankan apa yang UMNO lakukan tak boleh. Ini tadi kembali, ingat, kita berada di daulat Maulidur Rasul, tuan-tuan, tetapi UMNO ni takut nak bagi terang supaya kita ni mengikut contoh teladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dia minta mohon izin daripada Tok Lebay, saya baca sedikit. Orang DAP pun tahu baca Al-Quran. Hanya takut, tuan-tuan. Antan dah lesung lagi bertingkah suami isteri bertikam lidah. Saya tukar wadah bukan tukar akidah. Kepada Allah jua yang saya sembah. Ini orang UMNO tidak faham. Ya wahai Daud, kami lantik kamu sebagai khalifah di muka bumi ini, supaya kamu apabila menghukum sesama manusia, lakukan mengikut undang-undang rule of law, bukan ikut suka hati. Kalau ikut sesuka hati, maka kamu tergelincir pada jalan Allah. Ini ayat yang saya baca tadi. Makna dia, tuan-tuan. Hari ini tengok, dia ikut suka. Kalau dia tak, yang orang lain tak betul, dia hukum. Kalau dia buat salah, tak apa. Curi 250 juta, tak apa. Tak sampai.
Hari ini tidak dihukum lagi, tuan-tuan. Raja Rafiah tak bagi projek kepada nak membina pusat latihan tentera. Tak ada. Tapi bagi tanah, harta benda rakyat sudah dibagi kepada dia. Kemudian, bodohnya LTAT ni, tuan, beli balik tanah yang dia milik sendiri. Jadi Rafiah dapat raja free, dapat duit free. Tak bagi projek kepada negara. Tapi dapat. Ini antara murka yang UMNO lakukan. Sesama sendiri dia agih kekayaan yang bawah tu. Habis-habis kuat menolong. Naik motosikal. Tadi saya di Melaka hutang tadi tu. Dan di pagi tadi, tuan-tuan. Malam tadi saya berceramah di Melaka. Tengok konvoi yang motosikal. Itu yang dia ajar pemuda-pemuda. Keriangan dan melakukan kerja yang begitu supaya nak menakut-nakutkan rakyat. Tapi dia tidak tahu. Rakyat dah cemuh. Benci melihat gelagat seperti ini. Sebab itu, tuan-tuan, kita 55 tahun kita fikirkanlah apa yang UMNO telah lakukan. Pencapaian terbesar yang UMNO lakukan dua perkara, tuan-tuan. Pertama, menakut-nakutkan orang Melayu supaya berfikiran bahawa kalau UMNO tidak ada maka orang Melayu akan musnah. Kalau UMNO tidak ada, raja-raja Melayu akan terancam. Kalau UMNO tidak ada maka Islam tidak terbela. Ini semua pembohongan yang paling besar yang dilakukan dan tanam di dalam minda orang Melayu. Kedua, tuan-tuan, dahlah menakutkan orang Melayu, dia bodohkan orang Melayu pula, tuan-tuan. Pakatan rakyat nak bagi free pendidikan percuma. Malah orang UMNO, tuan, berdemonstrasi dan buat tunjuk perasaan nak bayar. Bengong punya kerja, kan, tuan. Kita nak bagi percuma, dia nak bayar. Banyak sangat ke duit orang Melayu ni, tuan. Banyak sangat ke duit orang Melayu, tuan, nak bayar PT-PTN ni. Kita nak hapus denda RM300 AES tu buat kereta bawa laju. Orang serupa juga orang UMNO ni buat demonstrasi, tuan-tuan, nak bayar. Saya, tuan-tuan, saya bekas adun, tuan, hujung tahun, tuan, bila buka sekolah, ramai yang mendatangi saya nak minta tolong macam-macam. Nak minta wang, beli beg, beli pakaian, seragam, beli basikal, beli ini, beli itu, beli. Tak ada duit. Tapi berdemonstrasi nak bayar PT-PTN. Kan bodoh orang Melayu. Apa sudah jadi 55 tahun, tuan-tuan. Apa pasal, tuan-tuan? Sebab diikut sangat ajaran daripada Mursyidul Am UMNO, Tun Dr. Mahathir. Lebih baik kita berkawan dengan syaitan yang kita kenali daripada malaikat yang kita tidak kenal. Maknanya apa, tu? Ada tak mak bapak di sini dan suruh anak dan didik anak supaya berkawan dengan orang jahat? Ini maksud Dr. Mahathir, tuan-tuan. Laku perangai syaitan macam mana, tuan-tuan? Wa iza qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, engkar, sombong dan takabur, dan dia kufur. Kita nak ikut, tuan-tuan. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Apa pasal kamu iblis tidak mau tunduk? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Jawab iblis sombong. Bagaimana aku mau tunduk kepada Adam? Dia cakap. Adam itu diwujudkan daripada segumpal tanah liat yang dibentuk. Dia bangga, dia daripada api. Jadi mana? Apa juga pengajaran daripada kita? Laku perangai orang yang diamalkan oleh orang UMNO. Nombor satu, dia engkar. Nombor dia sombong dan takabur. Dia kufur. Kemudian dia bangga-banggakan asal kejadian dia. Macam UMNO lah. Kami ditubuhkan 1946. Kalau UMNO tidak ada, maka orang Melayu masih bercawat dalam hutan. Bangga dia, tuan-tuan. Ini kita nak sedar ajaran daripada Mursyidul Am UMNO, tuan-tuan. Sebab lebih baik kita berkawan dengan syaitan yang kita kenali daripada malaikat yang kita tidak kenal. Nak kita ada macam ni, tuan-tuan? Kalau kita mempunyai ini, rosak, tuan-tuan, negara kita, tuan-tuan. Kita ikut ajaran, kita tengok orang-orang ni, kita patutnya orang UMNO, kita jangan pemimpin UMNO nak jadi kawan pun tak boleh, tuan-tuan. Terutama mereka yang mempersenda dan mengejek-ngejek agama Islam. Tok Haji yang janggut panjang ni sebab dia tak boleh janggut, sebab dia tak boleh cukur, sebab pisau belik tak ada. Ini Dr. Mahathir beritahu. Kalau kita laksana hukum Islam, batu di Malaysia ni habis. Kalau kita mula kekat tangan, jika kita makan hari-hari, makan sop tangan.
Yang paling menyedihkan orang puak-puak UMNO ni tuan, apabila Mahathir mengisytiharkan, bercakap di dalam Perhimpunan Agung UMNO, kalau Tuhan tidak turunkan wahyu kepada Muhammad, maka dia akan turunkan kepada orang lain. Ini soal akidah tuan-tuan. Sebab kita diajar Muhammad itu Rasulullah yang terakhir. Maka kalau ada lagi dia cakap, beritahu, kalau tak turun kepada Muhammad, orang lain akan dapat mana? Dia tidak memperakui bahawa Muhammad itu Rasul yang akhir. Ulama-ulama UMNO membisu 1000 bahasa, lidah keluh tidak berkata-kata. Dia diam tu tuan. Tapi kita orang Melayu, bagus. Mamak bendara yang paling baik. 22 tahun negara membangun. Negara komunis membangun juga tuan-tuan. Memberi pembangunan. Janganlah kita taksub dengan ni kalau UMNO dia tidak ada pembangunan, tidak ada. 22 tahun pas pemerintah Negeri Kelantan ada pembangunan. Najib baru-baru ni pergi ke pasar Harijah. Pergi konon ni nak tunjuk dia bermuka-muka dan berlakon memang kuat sangat. Duduk mencangkung sesama dengan peniaga wanita. Berborak-borak kononnya. Wanita keluarkan iPad tuan-tuan. Tahu iPad? Nak ambil gambar. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kuasa beli ada dalam tangan rakyat. Kalau UMNO perintah orang tak beli iPad. Sebab apa? Kuasa beli dan kekayaan semua dibalun dan disangon oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Orang perempuan boleh ambil iPad, keluar iPad. Dia bila nak ambil iPad, ambil gambar tu kan, kena sing-sing lengan, betul tak? Tengok, gelang sampai ke siku. Ini orang Kelantan tuan-tuan. Kamu betul janji macam ni, macam ni. Jangan nak act sangat tuan-tuan. Hari ini beri kita RM500. Beri bekas sentera RM1,000. Beri voucher buku RM200. Itu bukan duit bapak dia. Duit daripada hasil cukai. Kalau kita tidak bayar cukai pendapatan, kita bayar cukai belian, cukai pintu, cukai tanah, road tax, macam-macam cukai kita bagi pada kepada sekarang, dia bagi balik kepada kita. Ambil. Ini pembuat UMNO yang berahi sangat nak jadi wakil rakyat. Menghulur tangan, apabila menghulur bantuan RM500, ini duit Datuk Najib. Datuk Najib dapat mana duit tu? Kecuali dia berhutang, dia hutang suka tu. Boleh ekonomi kita baik pun, dia masih berhutang. Dalam masa dia tak sampai 4 tahun, 252 bilion tambah. Jadi hari ini tuan 503 bilion. Hutang kerajaan kepada institusi, kepada rakyat, kepada dalam negara. Tak campur lagi hutang luar negara. Maknanya tuan-tuan kita membesarkan anak-anak kita menanggung beban. Menanggung beban hutang 17,000 satu kepala. Ini Najib punya hal tuan-tuan. Konon nak cakap kita melakukan transformasi, nak mengayakan orang Melayu. Dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun ini tuan-tuan, mengada-ngada, menyanyikan lagu anak kecil bermain api. Setiap pelajar yang masuk ITM dulu tuan-tuan, masa zaman dulu, inilah lagu yang dia nyanyi untuk apa? Menyedarkan dan menginsafkan pelajar-pelajar bahawa ekonomi negara ini, tanah air kita ini dikuasai oleh bangsa lain. Yang menyebabkan keadaan tersebut terjadi demikian ialah UMNO. Sebab yang memerintah negara ini 55 tahun ialah parti UMNO, bukan parti orang lain. Dialah yang menyebabkan orang Melayu mengemis dalam negara kita mereka sendiri tuan. Setelah 55 tahun kita merdeka, 8,7 juta orang Melayu hidup dengan pendapatan RM1,500 ke bawah tuan-tuan. Kurang daripada RM1,500 tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Anda kita nak gelar orang yang mempunyai pendapatan seperti ini. Sedangkan nak mendapat brain, kita mesti ada pendapatan RM3,000. Jadi kalau kita orang Melayu mempunyai pendapatan RM1,500 kurang tuan-tuan sebulan. Ini apa? Apa ke dana? Teruk, daif. Golongan yang lebih teruk daripada golongan untouchable di India. Ini dia akibat daripada dasar yang dilaksanakan oleh orang-orang UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO. Sebab itu tuan-tuan yang hadir di sini pada malam ini menjadi sedar atau sedar berada dalam satu jamaah untuk menolak angkara durjana yang dilakukan oleh satu golongan yang lain. Walau la da'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardh. Kalaulah Tuhan tidak wujudkan golongan seperti kita ini yang jadi check and balance, yang menolak angkara durjana yang dilakukan oleh golongan yang lagi satu, maka pasti hancur muka bumi ini. Ini ayat tadi dimaksud tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang ada di sini, balik cerita pada rakan saudara mara yang adik-beradik UMNO tuan-tuan, kita lagi tidak boleh duduk diam. Kalau kita duduk diam tuan-tuan,
Maka lagi kita ni bertuangkan sebuah kerajaan yang menzalimi rakyat sendiri, tuan-tuan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Ini, tuan-tuan, pengajaran yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dia menceritakan hal Bani Israel, tuan-tuan, ahli kitab, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana satu sikap, tuan-tuan. Dilaknati oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Isa anak Maryam sebab kerana satu sikap saja, tuan-tuan. Yakni apabila Bani Israel tengok dia punya pemerintah melakukan kezaliman, curi sana curi sini, menindas rakyat, mereka berpeluk tubuh dan duduk diam, tuan-tuan. Dan apabila mereka melihat kenalan-kenalan mereka melakukan onar, melakukan kesalahan, melakukan rasuah, mereka berpeluk tubuh dan duduk diam, maka Tuhan turunkan laknat kepada mereka, tuan-tuan. Demikian juga orang Melayu, tuan-tuan, yang beragama Islam, kalau duduk diam, memaafkan UMNO melakukan apa saja selama 55 tahun ini tanpa mahu bangun, bangkit dan betulkan keadaan, maka kita akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, tuan, kalau kita tidak berbuat apa-apa, terutama dalam PRU yang 13 yang akan datang, maka kita akan tetap bertuankan sebuah kerajaan yang terus menzalimi, melanun dan merompak negara ini, tuan-tuan. Ini bahaya. Kalau kita mempunyai sikap yang demikian, kita beritahu, kita kononnya nak menyedapkan hati kita, kabar beritahu diri kita sendiri, tak apalah orang Melayu, dia kaya, dia yang buat rasuah, dia orang Melayu. Dia kaya walaupun dia buat kekayaan tersebut dengan rasuah, dia orang Melayu. Kalau kita, tuan-tuan, mempunyai sikap yang demikian, saya khawatir satu hari nanti puak-puak UMNO yang semacam ini, gerombolan-gerombolan UMNO seperti ini masuk ke dalam rumah kita, mencabuli isteri kita, tidur dengan anak perempuan kita, kita cakap tidak apa, dia orang Melayu. Nak kita kena, tuan-tuan. Kalau kita tidak nak, kita nyahkan UMNO daripada tampuk kuasa Putrajaya, tuan-tuan. Tak mati orang Melayu kalau UMNO tidak ada. Jumlah ahli UMNO 3.2 juta. Setelah proses pemutihan, buang orang-orang macam saya, tinggal 3 juta. 3 juta jumlah orang Melayu keseluruhan dalam negara kita 18 juta. Bermakna apa? Bermakna 1 daripada 6 orang Melayu dalam negara kita ni ahli UMNO. Kalau matilah seorang UMNO, tuan, 5 lagi orang Melayu boleh hidup tanpa memerlukan UMNO. Dah apa kita takut? Yang ganti, tuan, kalau ni YB Abdullah Sani lawan dengan UMNO kalah, yang menang Melayu. Tuan Haji Hasnul kalau menang pun mengalahkan orang Melayu, dia pun Melayu juga, tuan-tuan. Jadi apa kita takut? 22 tahun pas memerintah Kelantan tanpa UMNO ada kita tengok orang Melayu mati bergelimpangan? Tak ada. 4 tahun, 5 tahun, tuan-tuan, Selangor diperintah oleh Khalid Ibrahim yang gagap, tuan-tuan. Ada kita tengok orang Melayu mati bergelimpangan? Tak ada. Pulau Pinang, tuan-tuan, yang diperintah oleh kafir Harbi pun tak ada orang Melayu yang mati bergelimpangan. Yang mati, tuan-tuan, kontraktor kelas F UMNO yang dulu, tuan-tuan, yang dulu dapat kerja kerana ada recommendation daripada ketua bahagian, daripada AJK bahagian, daripada macam-macam. Tak pernah belajar bersaing, mencari nafkah yang betul-betul ikhlas dan jujur. Coba 8 hari betul-betul berceramah. Dia, tuan-tuan, yang tak dapat hari sebab dia tidak melatih diri dia dalam bersaing, tuan-tuan, dia tak gerti nak buat kerja. Tapi sekarang, tuan-tuan, 70% daripada kontrak kelas F diperolehi oleh orang Melayu, sehingga MCA menuduh DAP ini anti-Cina. Terbalik, parti Cina yang anti-Cina. Ini dia, tuan-tuan, bahaya ni kalau kita tengok, kalau kita terus taksub kepada UMNO, tuan-tuan. Kalau kita tengok contoh-contoh di luar negara, tuan-tuan, parti UMNO pun ada juga dalam negara mereka sendiri, kan? Parti UMNO Indonesia, orang Indonesia rupanya ada UMNO juga, tuan-tuan. Nama dia Golkar, Golongan Karyawan.
Parti yang dulu pernah dipimpin oleh Soeharto kalah pilihan raya, tuan-tuan. Kita tidak tengok negara Indonesia merudum. Kita tidak tengok rakyat mereka bergelimpangan mati. Malah, tuan-tuan, industri sawit mereka lebih baik daripada industri sawit kita. Dan pihak pembangkang boleh muncul di kaca TV, boleh berbahas dengan buat kerajaan. Sini, tuan-tuan, Haji Hadi nak minta 1 jam menghuraikan amanat. Haji Hadi orang UMNO tak berani, takut. Buka TV tu dah tak macam juga YB Abdullah Sani tak nak tengok TV lah, malah tengok sebab buka saja tengok, tak ada cerita lain. Keburukan Pakatan Rakyat, keburukan ini cerita bagus, Majid bagus, ini bagus, ini meluat kita tengok. Lawyer tekak, orang bekas cakap sampai bergendang. Dulu, tuan-tuan, Khair Johari, ingat Khair Johari? Dia pernah hantar kad selamat raya, dia pakai pakaian Cina, dan isteri dia Hajah Tum, arwah Hajah Tum, pakai pakaian Cina. Orang Melayu bangkit mengutuk dia. Hari ini Najib dah bukan laki, isteri pakai baju Cina, tuan-tuan, main gendang lagi. Bengong yang tak apa ni, terdesak sangat nak mendapatkan sokongan daripada golongan orang-orang Cina. Ini apa? UMNO dia cawangan sini. UMNO Sungai Buaya dia kalau ada ketucangan, hantar surat ke Datuk Seri Muhammad Najib, jemput dia, rasmikan tandas awam, dia akan datang. Saya tahu, tuan-tuan, sebab pernah ada satu kali masa saya ketua penerangan, dia datang satu tempat nama Kampung Ubai, tuan-tuan. Adalah dia bina, tuan-tuan, satu tandas awam, tapi dia buat program lain. Nak mahu diheret oleh ketua jangan dia nak pergi rasmi tandas awam, dia nak pergi. Saya cakap nak buat apa tu? Takkan Timbalan Berandang Tinggi mahu rasmikan tandas awam. Bengong punya cerita. Itu pasal dia terdesak, tuan-tuan, dia melakukan apa saja, berlakon pun tidak apa, tuan-tuan. Sebab itulah kita tengok ini. Kita tengok apa yang UMNO lakukan selama 55 tahun. Kita jangan taksub, jangan kita tengok kalau UMNO ni tidak ada, maka matilah orang Melayu, tuan-tuan. Parti UMNO India, orang India rupanya ada UMNO juga, tuan-tuan. Di India parti UMNO nama dia Liberal Congress Party of India. Kalah pilihan raya. Ni parti Indira Gandhi dulu ni. Kalah pilihan raya, kita tengok tidak, negara India tidak hancur. Orang India bertaburan di muka bumi ini menciptakan kekayaan demi kekayaan. Di Jepun pun, tuan-tuan, ada parti UMNO. Orang Jepun pun ada UMNO juga, tuan-tuan. Nama dia Liberal Democratic Party of Japan, LDP. Kalah pilihan raya, tetapi ekonomi Jepun tidak mengunjuk, tidak hancur. Negara Jepun tidak hancur. Sebab itu, tuan-tuan, apabila LDP kalah dan UMNO hilang 5 buah negeri, dulu 5 buah negeri campur satu, yakni wilayah persekutuan, dia bawa pemimpin-pemimpin LDP Jepun ni bawa ke Janda Baik. Dekat Janda Baik itu ada training center UMNO. Tempat itulah dia melatihkan kader-kader dia, melatihkan ketua kecawangan bagaimana nak melontar batu, bagaimana nak menyembah cat. Dia bawa pergi training. Dia bawa orang-orang Jepun ni beritahu apakah yang mesti tidak dilakukan oleh UMNO supaya tidak mengalami nasib serupa dengan Liberal Party, Democratic Party of Japan. Takut dia, tuan-tuan. Dia takut kalah. Itu saya cakap tadi, tuan. Ingat, kita jangan duduk diam, tuan-tuan. Kalau kita duduk diam, inilah bala yang akan menimpa kita. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel la ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sebab, tuan-tuan, berada di sini ramai-ramai termasuk geng-geng UMNO yang kawan-kawan yang akan menyertai kita. Sebab apa saya kembali menyertai kita, tuan-tuan? Dalam tahun 2008, jumlah pengundi orang Melayu 5.7 juta. Calon-calon UMNO yang semestinya orang Melayu hanya dapat 2 juta undi. Bermakna 3.7 juta orang Melayu sejak 2008 sudah menolak UMNO. Jadi UMNO jangan naik. Dia nak jadi juru cakap dan juru bicara kepentingan orang Melayu pun tak boleh. Sebab lebih ramai orang Melayu sudah menolak kamu. Termasuk 1 juta ahli UMNO sendiri, tuan-tuan. Kalau dia dapat 2 juta, tentulah 1 juta. Tak undi dia. Ahli UMNO kan ada 3 juta. Tidak mengundi mereka, tuan-tuan. Orang-orang seperti ini, tuan-tuan, yang telah berhijrah ke sebelah sana kerana keyakinan dan kepercayaan tidak akan kembali ke pangkuan UMNO, tuan-tuan. Yang akan balik ke UMNO yang ngada-ngada, yang dibayar, yang diberi upah, dia akan balik sokong UMNO, tuan-tuan. Yang lain, dia kekal dengan Pakatan Rakyat, tuan-tuan. Dia apa, dan sudah jemu dan sudah tidak tahan
tahan lagi pembohongan dan penganiayaan oleh kerajaan UMNO terhadap orang Melayu, tuan-tuan. 55 tahun dia ada pencapaian yang dua tadi, tuan-tuan. Sebab inilah, sebab ini tuan-tuan ada di sini, saya beritahu dia kata di tempat, sebab tuan-tuan ini menyahut cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani allazina yaqulun Rabbana akhrijna min hazihil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Tuhan cabar orang kita, tuan-tuan, terutama orang-orang Islam yang telah insaf. Saya harap yang majoriti yang hadir di sini insaf. Apa pasal, mengapa kamu tidak mahu berjuang pada jalan Allah, membela golongan yang lemah, golongan yang selama ini dipinggirkan, golongan yang lemah, mustad'afin, yang terdiri daripada lelaki, perempuan dan kanak-kanak kecil, yang saban malam menadah tangan, ya Rabb, munculkanlah daripada kalangan kami pemimpin-pemimpin yang akan membebaskan kami daripada pemerintah yang zalim dan yang akan melindungi kami. Sebab itu tuan-tuan ada di sini. Sebab tak tahan lagi tengok. Sebab apa kita ni berhutang kepada anak kita dan cucu kita supaya mewariskan negara ini, mewariskan pentadbiran dan pengurusan negara ini di dalam kepimpinan yang baik. Yang kita pilihan raya ni yang akan datang, apa kita punya misi utama, tuan-tuan? Ialah memilih kepimpinan dalam bentuk kerajaan. Ini prinsip memilih ni macam mana, tuan-tuan? Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Setengah orang Tuhan beritahu, apabila kita beri mereka kedudukan, mereka melakukan solat. Nak lakukan solat, tuan-tuan, mesti ada keinginan keagamaan, nak menghidupkan agama, barulah kita anjur orang buat solat. Bayar zakat, tuan-tuan, dan bayar zakat. Nak bayar zakat kalau ekonomi menguncur macam mana? Sebab itu mesti mengembangkan ekonomi. Kemudian menganjurkan orang supaya menegakkan amal ma'ruf dan menolakkan kemungkaran. Ini 4 perkara yang kita nak daripada kepimpinan yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan, apabila Najib ni tidak faham apa pasal DAP boleh baik dengan PAS, atau PAS ni boleh baik dengan DAP Kafir Harbi, boleh baik dengan PKR, yang diketuai oleh orang yang dituduh lewat sini, lewat sana. Sebab tuan-tuan, Najib tidak faham kunci dan rahsia permuafakatan yang diamalkan, yang difahami, yang dianuti, yang dihayati oleh 3 buah parti besar ini, Pakatan Rakyat, yang ada dalam Pakatan Rakyat, PAS, PKR dan DAP, tuan-tuan. Sebab apa dia prinsip, tuan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasama dan berpakatlah mengerjakan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Yang dia tidak beri, itulah yang Najib amalkan, tuan. Wala ta'awanu 'alal izmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saya cakap itu? Bila kita, tuan-tuan, Pakatan Rakyat pergi kata-kata, tuan-tuan, kita cakap wa ta'awanu 'alal birri, tuan-tuan, dia cakap lu tolong gua tolong lu. Sekarang dia lagi hebat, tuan-tuan. Dia pergi ke masyarakat Cina, dah lah bergendang, berpasal, tuan-tuan, bergendang, berpasal, pakai baju macam-macam. Hantar surat sini, hantar surat ni, tuan-tuan. Masa saya dulu dalam jawatan kuasa bahagian pekan, kawan saya ada di sini, tuan. Saya mulakan budaya ni kenapa nak merayu orang undi, saya tulis surat ke setiap perwakilan. Masa tu Najib cakap itu cara bodoh. Sekarang dia buat, tuan-tuan. Cara yang bodoh dulu, tuan-tuan, sekarang dia buat hantar surat, tuan-tuan. Kan bodoh dulu, jangan nak celupar mulut. Dia pergi sekarang, dia hebat sekarang, lu tolong gua dulu, baru saya tolong sama lu. Bermaknanya apa, tuan? Kita boleh ketawa bila dia sebut macam ni. Maknanya, tuan-tuan, kita ada seorang Perdana Menteri, pemimpin negara yang patut menyayangi seluruh, ini macam Eng Swee Lin, kawan saya di seluruh rakyat negara ini, tuan. Patut kamu, apabila kamu menjawab jawatan sebagai pemimpin negara, bila nak tolong rakyat, tolonglah kerana nak beri pertolongan, bukan tolong nak mendapat dan menuntutkan pembalasan wa ima pengucapan terima kasih. Maknanya apa? Maknanya Najib tidak ikhlas dan jujur melaksanakan amanah. Sebab itu, tuan-tuan, puak-puak UMNO, Tok Lebay UMNO, penceramah UMNO, kalau dia pergi ke surau, kalau dia pergi. Sebab saya cakap begitu, tuan-tuan, pengalaman saya
ketua-ketua UMNO ni dia berebut nak jadi pengerusi surau dan masjid saja. Mengimarahkan dan menghidupkan masjid dan surau dia tak nak. Dan dia tidak mau. Tapi nak jadi pengerusi surau, pengerusi masjid, dia berebut dan berpentesan kaki, tuan. Itu dia buat. Ini sebabnya, sebab itu dia tak berani. Kita sebut wa ta'awanu, dia cakap itu. Dia cakap, lu tolong gua tolong sama lu. Sebab itu dia tak berani. Yang saya cakap, dia tidak berani. Dia akan baca apa? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada ulil amri. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dia tak sebut. Taat kepada ulil amri itu yang disibuk sangat. Sebab apa? Sebab ulil amri yang celakanya orang UMNO ni, tuan. Ulil amri itu hanya puak dia. Khalid Ibrahim tu yang memerintah negeri Selangor dengan baik 4 tahun ni bukan ulil amri. YB Selangor bukan ulil amri. Yang ulil amri hanya malawan-malawan UMNO, tuan. Ini dia yang celakidang, yang tipu helah dan muslihat yang UMNO bagi tanam dalam minda orang Melayu. Sebab itu tuan penceramah Tok Lepai dia tak berani nak baca ayat yang sebelum ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan. Minum sekejap dulu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Begini tuan, ini pengajaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan. Prinsip kita beri amanah. Berikan amanah kepada mereka yang hak dan yang ahli. Dan satu pancaran daripada ahli, keahlian dan hak tadi, tuan-tuan, apabila mereka menghukum sesama manusia, mereka hukum secara adil, tuan-tuan. Sebab itu kita tengok sekarang dia tak berani. Dia tak buat adil, lepas tu kita bagi amanah. Kita orang Melayu dididik dan diajar supaya menyerahkan amanah kepada mereka yang tidak hak dan yang ahli. Sebab itulah banyak malapetaka dan banyak kerosakan yang berlaku di dalam negara kita ini, tuan-tuan. Tan Sri Isa Samad, dia bukan ahli, dia bukan hak. Kita lantik dia jadi pengerusi koperasi peneroka Felda KPF. Maka tuan-tuan, apabila kamu beri amanah kepada mereka yang tidak hak, mahkamah dunia ini menghukum bahawa kamu Tan Sri Isa Samad tidak boleh jadi pengerusi KPF. Ini tuan. Demikian juga kalau kita start pilih pemimpin-pemimpin yang ditawarkan oleh UMNO, tuan-tuan, yang mempunyai kepribadian yang rendah, mempunyai kelayakan yang rendah, mempunyai kacau punya personality, maka kita akan menanggung beban dan malapetaka membuat pilihan yang salah. Kalau orang PAS, orang PKR, orang DAP menawarkan pemimpin-pemimpin yang lebih berkaliber, tuan-tuan wajib memilih mereka ini, tuan-tuan. Sebab kita jangan percaya, sebab masa depan kita bergantung kepada diri kita sendiri, tuan. Bukan bergantung kepada Najib. Bukan kita baca tiap-tiap hari tu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, keluar pintu segala benda semua bergantung kepada UMNO. Tak boleh, tuan-tuan. Ini yang kita kena ingat. Masa depan kita tidak bergantung kepada UMNO, bahkan ia bergantung kepada usaha apa yang ada dalam diri kita sendiri, tuan-tuan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak mengubah kedudukan sesuatu kaum kecuali kaum tersebut menukar dan mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri, yakni himpunan nilai-nilai, sikap dan pandangan hidup. Kalau orang Melayu, tuan-tuan, tidak mempunyai nilai membenci rasuah, membenci ketidakadilan, membenci pencabulan kuasa, membenci rompakan dan perlawanan, maka selama-lamanya kedudukan orang Melayu tidak akan berubah, melainkan bertuankan kerajaan yang terus menzalimi tuan-tuan sendiri, tuan-tuan. Demikian juga nikmat yang daripada Tuhan yang diberikan oleh Tuhan pada kita, tuan, bukan bergantung kepada UMNO dan tidak sekali-kali bergantung kepada orang yang bernama Najib Tun Razak. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak ubah nikmat yang diberi kepada sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Bukan Najib datang sini nak bagi transformasi. Tak boleh, tuan-tuan. Kita sih orang Melayu yang berniaga bersendirian, tuan-tuan, tidak memerlukan UMNO.
Orang Kelantan 22 tahun tuan, sebab apa? Mereka berniaga, tidak memerlukan UMNO dan tidak bergantung kepada UMNO. Jadi janganlah kita takut. Sebab apa? Kerana terkata saya pergi tuan-tuan, yang kebimbangan orang Melayu yang dimain-mainkan oleh UMNO ialah apa? Kalau UMNO tidak ada benda yang saya cakap tadi, maka orang Melayu akan hancur lebur. Orang Melayu punya agama tidak terbela. Raja-raja Melayu akan tidak terbela. Saya tuan-tuan bercakap dengan anak Raja Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris tuan, yang baru, yang sibuk ni, yang diberitakan dalam akhbar mau nak sama-sama menyertai DAP. Saya nak beritahu tuan-tuan, dia memang pro kepada Pakatan Rakyat. Sebab apa? Dia tengok, dia benci apa yang UMNO lakukan. Sebab banyak dia lakukan kesalahan dan kebatilan tuan. Dia menyatakan dia punya dia punya sokongan kepada perjuangan Pakatan Rakyat. Dia beritahu kepada saya tuan-tuan, golongan-golongan raja ni, institusi raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu ni tidak pernah melantik UMNO jadi juru cakap dan juru bicara bagi kepentingan mereka. Raja-raja Melayu ni tidak ada semua yang bodoh tuan-tuan. Ada yang cerdik, yang boleh membela kepentingan mereka sendiri. Tidak memerlukan UMNO, apatah lagi memerlukan orang seperti Ibrahim Ali. Tak payah, tak perlu dekat. Malu raja-raja Melayu kalau pilih Ibrahim Ali untuk memperjuangkan kepentingan raja-raja Melayu. Raja Kelantan berbuang, tarik balik dia punya gelaran tuan-tuan. Tak nak dia berjuang. Jadi itulah yang terjadi tuan. 55 tahun yang kita ini didakyahkan oleh UMNO sehingga pada hari ini. Supaya kita takut akan masa depan kita, supaya kita terus bergantung kepada UMNO. Saya dah beritahu tadi, UMNO hanya sikit saja, 3 juta. Kita 18 juta tuan-tuan, semua sekali. Kita maknanya 15 juta. Kita ramai, dia sikit. Apa pasal kita takut? Tak mati orang Pekan kalau Najib bukan Perdana Menteri. Tak mati orang Melayu kalau UMNO tidak memerintah negara. Dia beritahu tuan-tuan, kalau Pakatan Rakyat memerintah negara ini, maka hancur lebur. Sebab apa? Mereka tidak ada pengalaman. Benar, Pakatan Rakyat tidak ada pengalaman melandon dan merompak dan melakukan rasuah. Ini betul. Tetapi tuan-tuan, daripada 5 buah negeri yang memperolehi pelaburan asing yang tertinggi, tuan-tuan, 4 daripadanya ialah negeri-negeri yang ditadbir dan diurus oleh Pakatan Rakyat. Ini orang UMNO tak faham dia. Sebab tidak ada ketirisan, tidak ada rasuah. Dia betul-betul mementingkan rakyat. Daripada mewarisi 600 juta rezeki tunai daripada penjual tempe yang tersohor di Malaysia, Hertoyo. Betul, jangan ketawa. Sebab saya tidak mahu bertawa, memperkecilkan kebolehan orang jual tempe ni tuan. Rupanya kalau kita mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Hertoyo, jual tempe boleh buat rumah 18 juta. Jadi kita jangan ketawa, 24 juta. Jangan main, jangan kita tahu orang jual tempe. Kalau bila ditanya macam mana kamu boleh buat rumah macam ni, saya jual tempe dan cabut gigi. Berapa juta orang yang gigi dia cabut. Ini tuan, mewarisi 600 juta rezeki tunai daripada Hertoyo hari ini 2.5 bilion tuan-tuan. Itu dah belanja banyak, masih ada 2.5 bilion ringgit tuan-tuan. Menunjuk bahawa pengurusan dan pentadbiran Pakatan Rakyat lebih jauh, lebih baik daripada pengurusan dan pentadbiran kerajaan-kerajaan negeri yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional tuan-tuan. Ini orang tak boleh faham, orang yang dia tidak faham. Datuk Seri Raja Azizan, Ustaz Azizan tuan-tuan, ini orang UMNO selalu cemuh. Saya baru berceramah, kebetulan berceramah, bahasa nak berceramah tu dia ada datang sama. Saya tanya, dia bercerita mudah saja bila kita ada keikhlasan dan kita betul-betul mengutamakan rakyat. Kita buat benda yang paling mudah, mengembalikan hasil kepada negeri. Mudah je tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, semasa di bawah pemerintahan Menteri Besar UMNO, premium yang dibayar kepada kawasan hutan dara tuan-tuan ialah RM1,000. Hutan KSK, kawasan sudah kerja, premiumnya RM500. Yang dibenarkan oleh undang-undang, Ustaz Azizan menambahkan premium untuk hutan dara RM17,000. Premium untuk KSK, kawasan sudah kerja, RM8,000. Dengan hanya menukar perkara tersebut tuan-tuan, hari ini, tahun lepas, hasil daripada balak tuan-tuan 80 juta tuan-tuan.
Sedangkan puluhan tahun diperintah oleh UMNO kerana premium RM1,000, kerana pemimpin-pemimpin UMNO tidak mahu menaikkan premium. Sebab apa? Ada sogokan, ada masuk bawah meja, luar, atas meja, dalam poket, semua sekali masuk. Dia tetap kekalkan RM1,000 pembayaran premium, tuan. Hanya dengan membayar tersebut, tuan, tahun lepas dia dapat 80 juta, orang UMNO hanya mampu, tuan, dapat 8 juta setahun, tuan. Kalau kita kira 20 tahun dulu, tuan, perbezaan dari antara 40 juta dengan 8 juta ialah 32 juta. Untuk 20 tahun yang belakang, mana duit itu pergi, tuan? Tidak pergi ke perbandaraan negeri, dia pergi ke dalam poket pemimpin-pemimpin UMNO. Sebab itu, tuan-tuan, antara projek Pakatan Rakyat yang pertama apabila memenangi Putrajaya ialah membesarkan penjara Sungai Buloh. Saya suka, tuan-tuan, gembira kita punya agenda nak menyumbat pemimpin-pemimpin UMNO yang rasuah ke dalam Sungai Buloh, tuan-tuan. Baru dia tahu langit tinggi rendah, tuan-tuan. Kalau tidak, dia tidak takut kepada Tuhan. Sebab apa? Dia ingat dia mengatasi undang-undang. Sebab itu, tuan-tuan, kita ingat balik-balik tujuan kita pilihan raya adalah nak memilih pemimpin dan kerajaan. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus solata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Ingat, tuan-tuan. Saya nak tengok jam berapa dah. Oh, lagi 8 minit. 8 minit saja kita pendekkan cerita. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan cerita yang diberitahu kepada saya oleh Tun Daim Zainuddin. Saya semenjak tahun 2008, tuan-tuan, sebab Tun Daim ni dia peminat membaca saya punya blog, tuan-tuan. Dia panggil saya setiap bulan, bertukar-tukar pandangan dan cerita mengenai keburukan UMNO. Sebab tu kita tengok Tun Daim duduk diam, tuan. Kalau saya nak tahu kerja auta yang UMNO lakukan, saya tanya Tun Daim, sebab dia dah buat semua sekali. Sebab dia tahu semua sekali. Tun Daim ialah bomo Malaysia, bomo politik Malaysia yang terulung. Tahun 2008 dia telah meramalkan bahawa UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional akan hilang 5 buah negeri campur satu, yakni wilayah persekutuan. Ketika itu orang-orang UMNO semua cakap, apa pasal nak dengar, kenapa kita mahu dengar cakap-cakap Tun Daim? Dia orang tua nyanyuk, dia Quran buruk, baca tak boleh, nak buang takut dosa. Jadi apabila keputusan pilihan raya 2008 keluar, betul seperti ramalan Tun Daim, 5 buah negeri campur satu jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Apa pasal? Bila saya tanya Tun Daim, macam mana Tun tahu benda ni? Sebab dia cakap Special Branch jumpa dia, Risik Tentera jumpa dia, ahli UMNO jumpa dia, Menteri UMNO jumpa dia, dan dia ada pasukan sendiri yang buat penyelidikan. Sebab itu dia boleh buat ramalan dengan tepat. Maka hari ini kalau Najib, kalau Tun Daim, tuan-tuan, kalau dia suruh pemimpin UMNO berlari, suruh cium tapak kaki dia, maka pasti Datuk Najib antara orang yang pertama cium tapak kaki Tun Daim, supaya Daim mengeluarkan ungkapan kata-kata yang memberi motivasi supaya UMNO menang. Tapi dia tidak mahu. Dia beritahu kepada saya, tuan-tuan, yang UMNO ni selesa ya, bukan tentu menang, selesa saja di 3 buah negeri di selatan, Johor, Melaka dan Pahang, negeri saya. Tapi semalam saya baru balik daripada negeri Melaka, tuan-tuan. Kita dah garanti Parlimen 2, Bukit Katil dan Kota Melaka memang jatuh kepada Pakatan Rakyat. Sebab dia ada 5 saja kursi Parlimen. Tapi yang meranjatkan, tuan-tuan, Melaka ni ada 28 kursi DUN. DAP cakap dia boleh menang 12 kursi, tuan-tuan. Kalau campur dengan PAS dan PKR menang lagi 6, tuan-tuan, sudah ada 18, sudah boleh menubuhkan kerajaan negeri. Ini dia, tuan-tuan. Ini yang sebab apa tidak semena-mena, tuan-tuan, Ali Rastam menawarkan diri untuk pergi ke persekutuan, nak jadi menteri persekutuan. Tak nak jadi. Sebab dia tahu. Dia baca, walaupun dia buat longkang, dia buat ini, buat itu, dia tahu. Sebab orang tahu dia rasuah dan perbelanjaan dan berhutang. Keren negeri Melaka terlalu tinggi, tuan-tuan. Ini 3 buah negeri yang dia beritahu, yang UMNO dan Barisan Nasional selesa dari segi konteks mengekalkan kuasa sebagai kerajaan negeri. Saya tanya dia, Tun Daim, ini persekutuan Federal Government, UMNO akan kalah, dia cakap.
Setahun dulu tuan-tuan. Setahun dulu. Dia sudah beritahu kepada saya dan saya heran dan pelik tuan-tuan. Dia cakap di Sarawak, you tengok nanti dia cakap. Sarawak tu akan hilang 16 kursi. Kursi parlimen. Sekali saya ingat macam mana dia dapat 16 kursi ni. Saya tengok 16 kursi itu ialah kursi-kursi yang dianggotai oleh orang-orang Dayak, orang-orang yang bukan Islam, yang merupakan penduduk majoriti negeri Sarawak, yang dah meluat dan benci kepada Taib Mahmud. Taib Mahmud punya parti pun dah pecah dua sekarang. Dia hanya boleh mengawal daripada kursi PBB tuan-tuan. Dia boleh kontrol 10 kursi saja. Awang Tengah tu yang tuan-tuan, yang Melayu tu, dia ada 10 atau kursi lagi kontrol. Jadi berpecah. Tetapi kita mesti ingat, Taib Mahmud ni mengikut Daimler dia. Ingat, Taib Mahmud ni bukan orang UMNO. Dia Presiden PBB. Dia Perdana Menteri Sarawak. Sama standard dengan Datuk Najib. Apa yang menghalang dia daripada bawa 10 orang ni sambut bersatu dengan 16 kursi orang Dayak tadi? 10 campuran 26 keluar daripada Barisan Nasional. Mati UMNO tuan-tuan. Sebab itu lagi Sabah dan Sarawak bukan lagi fix deposit kepada UMNO. Sebab itulah seperti YB Zoradah cakap tadi tuan-tuan, Datuk Najib tak boleh tidur malam. Kulu kile dia pergi sana tuan-tuan. Ya, akhir sekali saya tanya kepada Tun Daim Zainuddin tuan, macam mana you tengok Datuk Seri Muhammad Najib ni? Ini dia yang bagus. Dia cakap orang putih. Tun Najib. Ini saya kena cakap orang putih dulu, saya terjemahkan kepada bahasa Melayu. Najib hasn't got what it takes to run the country. Maknanya tuan-tuan, Najib dah hilang punca bagaimana untuk mengurus dan mentadbir negara. Dan akhir sekali dia cakap, tengok Najib ni, dia beri cerita. Kalau dia bagi ceramah, dia cerita ke orang-orang. Najib dia kesukaan, dan saya tahu kesukaan dia nombor 11, betul tak? Kalau kita tengok kereta dia, kalau dia datang ke Sungai Buaya ni, kalau dia datang ke mana tempat Nur Omar, kita tengok kereta dia nombor 11. Sebab dia orang kaya Indra Shah Bandar yang ke-11 di Pahang. Di Pahang tu kita, atas lagi kita ada Sultan, kemudian ada orang besar berempat. Antara salah seorang daripada orang besar berempat itu ialah orang kaya Indra Shah Bandar. Orang kaya Indra Shah Bandar yang ke-11 ialah Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Razak, sebab dia mewarisi gelaran tersebut daripada ayah dia. Tapi kamu kena beritahu pada rakan-rakan kamu, beritahu kepada semua orang, nombor 11 dia sama juga dengan batu nisan. Jadi tuan-tuan, akhirul kalam, dalam PRU yang ke-13 ini mengingati bahawa Najib suka nombor 11. Marilah kita sama-sama baca talqin untuk UMNO. Sekian wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Demikian tadi ceramah penerangan isu semasa atas nama tajuk Selangkah ke Putrajaya Kuasa Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita gandakan kekuatan kita. Kita menuju dan menakluki Putrajaya daripada utara, selatan, timur dan barat, untuk terus kita mengubah tampuk pemerintahan kerajaan Malaysia. Makluman tuan-tuan, malam ini kutipan dana PRU 13 kita ialah RM1,106.40. Terima kasih kepada tuan-tuan, kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Diminta pada tuan-tuan dan puan-puan menjadi ejen-ejen penerangan pada peringkat akar-akar umbi. Terima kasih diucapkan kepada PDRM atas kerjasama, kepada semua yang terlibat dalam program ceramah penerangan kita pada kali ini. Ceramah penerangan ini kita akan teruskan daripada semasa ke semasa, berterusan sehingga tarikh pembubaran Parlimen diumumkan. Dan kita akan teruskan untuk memberikan penerangan kepada rakyat. Kita tangguhkan majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.